Pengorbanan yang kita buat sepanjang hidup kita, tidak ramai yang sedar. Tetapi sekali kita membuat kesilapan, itulah yang akan diingat dan dikenang sepanjang hayat. Tuan-tuan, roh tadi dibawa ke situ. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ni Nabi sebut, apabila roh dia dibawa ke situ, roh lain pakat mai tak? Roh lain pakat mai. Semua pakat mai ni, pakat mai rumun dia, pakat mai tanya, wahai fulan ni duk mana tak tahu, nampak macam kena Kelawai dia kata. Orang Kelawai. Sini apa dia? Kelawai kan? Orang Kelawai duk taman mana? Duk dulu Mayang Munawar juga. Tak pernah nampak ke? Saya jarang duk kerja di luar. Alhamdulillah. Ni mati elok noh, mati elok tu duk taman syurga. Adakah roh itu saling berjumpa dan saling berbicara? Ya, kata para ulama. Tatalaqal arwah wa tatahaddath fima bainahum. Mereka berjumpa, bersembang-sembang dan bertukar maklumat. Ni hak baru masuk tasak ni, hak lama pakat mai. Kenal ada anak saya. Nama apa? Sekian. Oh, kenal. Nikah baru ni. Alhamdulillah. Lawan dengan orang mana? Ini bahasa sebelah sini kan. Oh, lawan orang Johor. Oh, alhamdulillah. Isteri saya macam mana? Isteri tuan pun menikah juga. Contohlah. Ni contoh saya buat. Cumanya nak bagi tahu, depa akan tanya hak baru masuk ni. Yang baru masuk ni semua kat mai duk rumun apa mai tanya. Allahu akbar. Boleh rehat dah. Ustaz, kali ni jangan skip video ni. Kalau skip juga, tuan-tuan orang yang paling rugilah, senang cakap. Push pasal apa tu Ustaz? Saya tahu yang tengah tengok video ni, yang tengah dengar video ni, kehidupan kita tak sama. Ada orang Allah uji dia hidup dalam keadaan yang susah. Buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Hidup dalam keadaan susah sangat. Ustaz, jangan sikit lagi, tahan Ustaz. Saya yakin apa yang saya cerita hari ni, kalau kita praktik dalam kehidupan kita, insya-Allah akan berubah 360 darjah kehidupan kita. Suatu hari selepas baginda Nabi SAW lahir saja ke dunia, Nabi ada dua ibu susuan, betul tak? Seorang nama Suwaibah, seorang lagi nama Halimatun Sa'adiyah. Tuan-tuan tengok siasat. Sini perkampungan Bani Sa'adah, tempat Halimatun Sa'adiyah. Sini tempat Nabi lahir. Mekah lah, dekat dengan Kaabah. Dekat tempat Halimatun Sa'adiyah ni, nama kampung tu perkampungan Bani Sa'adah. Tuan-tuan, Halimatun Sa'adiyah bukan Nabi seorang saja tau, anak susuan dia. Sebelum dia ambil Nabi, dia ada lagi anak susuan yang lain. Time tu dekat perkampungan Bani Sa'adah berlaku kemarau yang sangat teruk. Sampaikan Halimatun Sa'adiyah kata, setiap malam anak-anak susuan aku menangis kelaparan. Yalah tuan-tuan, orang perempuan kalau dia tak makan, dia tak ada susu. Sebab tu orang perempuan bila dia menyusu, dia kena makan banyak-banyak. Jadi Halimatun Sa'adiyah kata, setiap malam anak-anak susuan aku menangis sangat-sangat. Sebab lapar dan dahaga. Yalah tuan-tuan, sebab berlaku kemarau. Menjadi tabiat penduduk Bani Sa'adah ni, orang kampung Bani Sa'adah ni, bila mereka dengar saja budak-budak yang baru lahir, mereka akan pergi dengan kenderaan mereka untuk ambil budak yang baru lahir tu. Dalam kepala dah set dah, nak anak orang kaya. Sebab apa nak anak orang kaya? Yalah tuan-tuan, kalau dapat anak orang kaya, dapat sagu hati lebih sikit upah. Yang mereka tak mau, anak yatim dengan orang miskin. Dua ni mereka tak mau. Mereka dengar saja budak-budak baru lahir, mereka semua naik atas kenderaan masing-masing, pilah ke Mekah ambil budak yang baru lahir. Termasuk Halimatun Sa'adiyah. Dia pun dengar juga ada budak baru lahir. Dalam hati nak juga orang kaya bila dapat duit boleh beli makanan, makan baru ada susu. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dalam riwayat sebut, keldai yang dia naik tu tempang, kenderaan yang dia naik tu tempang. Maksud dia cacat tuan-tuan, kenderaan dia naik tu. Nak kata punyalah slow, lambat kenderaan yang dinaik oleh Halimatun Sa'adiyah ni. Orang lain dah balik dah, dia baru sampai di tengah jalan. Orang semua pakat kata kat dia, habis dah Halimatun Sa'adiyah. Anak-anak orang kaya semua kami dah ambil. Tinggal seorang lagi kami tak ambil dia. Sebab bapak dia meninggal waktu dia 2 bulan dalam kandungan. Siapa tuan-tuan? Baginda Nabi SAW. Apa perasaan Halimatun Sa'adiyah tentu tuan-tuan? Kalau kita duduk di tempat Halimatun Sa'adiyah, mesti sedih betul tak? Memanglah dia sedih. Tapi dia teruskan perjalanan juga tuan-tuan. Dia sampai saja, dia tengok saja wajah baginda Nabi SAW. Dia ambil Nabi, dia bagi susu. Susu dia mencurah-curah. Dan dia kata, hampa nak bayak kakak aku, tak nak bayak kakak aku tetap nak ambil anak Aminah ni. Dia ambil Nabi tuan-tuan, naik atas keldai dia. Dalam riwayat sebut, keldai yang tempang jadi sempurna. Bahkan dia orang pertama sampai dekat kampung Bani Sa'adah tu. Maknanya dia potong habis semua orang tuan-tuan. Sampai saja dekat perkampungan Bani Sa'adah tu tuan-tuan. Tadi saya kata apa? Kemarau kan? Halimatun Sa'adiyah sampai saja tumbuh-tumbuhan mula menghijau. Itulah yang dikatakan sebagai rahmat sekalian alam.
Rahmat sekalian alam ni semua dapat. Manusia dapat tak? Manusia dapat juga. Halimatul Sa'dah kata apa? Selepas aku ambil anak Aminah Muhammad ni, anak-anak susuan yang lain boleh tidur lena dalam keadaan kenyang dan selesa. Tuan-tuan dan saya dapat tak? Kita pun dapat juga. Siapa yang selawat kat Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Sepatutnya kita selawat 10, Allah balas 1. Tapi tak. Kita selawat 1, Allah balas 10. Kita pun dapat juga. Binatang dapat tak? Keledai yang tempang jadi sempurna. Dapat juga. Tumbuh-tumbuhan dapat tak? Tumbuh-tumbuhan pun dapat. Tumbuh-tumbuhan mula menghijau dekat Bani Sa'adah. Tuan-tuan tengok siasat. Sabda Nabi SAW, Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah hadiah yang Allah hadiahkan kepada kamu semua. Tuan-tuan, Allah bagi hadiah dekat kita. Ambillah hadiah tu tuan-tuan. Sebab apa kena ambil? Siapa yang ambil hadiah tu, insya-Allah kehidupan dia akan berubah 360 darjah. Contohnya, Halimatun Sa'adah. Awal kehidupan dia tadi teruk sangat. Selepas dia ambil baginda Nabi SAW, kehidupan dia terus berubah 360 darjah. Jadi, kita semua kena ambil peribadi Nabi, letak dalam diri sebagai seorang ustaz. Ambil peribadi Nabi, letak dalam diri sebagai seorang ibu. Ambil peribadi Nabi, letak dalam diri sebagai seorang ayah. Ambil peribadi Nabi, akhlak Nabi, letak dalam diri sebagai seorang... Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik. Gerakan tangan itu baik, gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini, tapi hatiku bersih. Bohong. Karena Nabi sudah bersabda bahwasannya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku padamu ya Allah. Urusan hatiku, urusan agamaku, urusan kesehatanku, urusan rezekiku, urusan masa depanku, dan urusan pengakhiranku. Berilah ya Allah apa yang terbaik bagiku menurutmu ya Allah. Satu yang harus kamu camkan, jangan mudah percaya pada siapapun. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum, tapi di belakangmu puluhan keris siap menikahmu. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki.